Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Dengan izinnya dapatlah kita meneruskan kehidupan lagi pada hari ini, pada hari 14 Zulkaidah 14 Hijrah bersamaan 14 Jun 2022. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan rahmat Allah sentiasa insya-Allah. Dan kami daripada Masjid Zabedah IUM seperti biasa meneruskan lagi sesi ataupun slot monthly talk masjid bagi sesi yang ketiga untuk tahun ini untuk makluman semua. Selepas bulan Ramadan kita belum lagi meneruskan monthly talk. Ini adalah yang pertama selepas bulan Ramadan dan Syawal. Alhamdulillah. Jadi bertepatan dengan bulan Zulkaidah pada hari ini dan sekarang yang kita sedang masuki bulan Zulkaidah sekarang, kami memilih tajuk kelebihan bulan-bulan haram menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan penceramah jemputan kita pada hari ini insya-Allah saya kira kami di pihak Masjid Zabedah belum pernah lagi menjemput beliau, tapi beliau sudah dikenali di UIA Gombak insya-Allah. Beliau merupakan Al-Fadil Dr. Muhammad Ikram bin Abu Hassan, pensyarah di kuliah education ataupun kuliah pendidikan di UIAM. Setelah saya untuk memperkenalkan latar belakang beliau secara ringkas, latar belakang pendidikan beliau sebelum kita mendengar perkongsian dan ceramah ilmu daripada beliau. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang Usuluddin dan Thaqafah Islamiyah ataupun Islamic Theology. Terusnya beliau berjaya mendapatkan master daripada UniSyams, Universiti Sultan Haji Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Kedah dalam bidang Usuluddin juga. Dan seterusnya beliau memperolehi PhD ataupun Doktor Falsafah daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau merupakan sekarang pensyarah di Kuliah of Education UIAM Gombak. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput beliau untuk menyampaikan perkongsian ceramah yang bertajuk kelebihan bulan-bulan haram menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan kita ada sehingga pukul 11 pagi pada hari ini insya-Allah. Dan saya mempersilakan kepada para audien yang ada barang persoalan sama ada di Zoom ataupun di Facebook. Yang di Zoom boleh saja terus tuliskan di ruangan chat nanti soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk hari ini, dan juga yang menonton secara live di Facebook kami boleh juga menulis di ruangan chat. InsyaAllah saya akan kemukakan dan ajukan kepada penceramah di hujung slot nanti, dan beliau akan cuba menjawab pada mana yang mampu dan yang sempat insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput pada Fadil Dr. Muhammad Ikram untuk menyampaikan ceramah beliau. Saya tafadhal bersyukur. Okey, boleh start Boleh. Okey, suara Hari Putih tadi. Hujung tu. Alhamdulillah, baik. Khair insya-Allah, baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nazrin dan juga staf-staf di ISTEC dan juga di
yang menghadiri sama ada live di Facebook ataupun di di ruang Zoom ni lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi berkaitan dengan bulan-bulan haram, bukan bulan Muharram, bulan-bulan haram. Jadi dia adalah satu tajuk yang sangat relevan lah sebab kita berada dalam bulan-bulan haram. Jadi kita nak tengoklah apa sebenarnya keistimewaan hadyu ataupun ajaran-ajaran ataupun peringatan-peringatan, amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan-bulan ini, insyaAllah. Baik, jadi saya share slide saya, insyaAllah. Cuma saya akan buat okey, boleh nampak presentation saya ke nampak Microsoft ke nampak presentation? Baru nak keluar. Oh, lambat sikit. Lambat sikit. Boleh nampak? Nampak, alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah sama-sama kita cuba menyelesurilah kelebihan bulan-bulan haram menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang pertamanya sebelum saya masuk kepada ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan bulan-bulan haram, suka saya sebutkan ataupun naqalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna la rabbakum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum an yusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada." Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nafahat. Saya kita tengok apa maksud nafahat ni. Memiliki nafahat yang akan dicurahkan sepanjang masa. Sepanjang masa dekat sini sepanjang tahun lah. Dahr dekat sini ni bermaksud tahun kan. Sepanjang tahun, sepanjang masa. Kerana itu berusahalah untuk mendapatkannya. Mendapatkan nafahat ini. Moga-moga ada di antara kalian yang mendapatkan satu nafhah sehingga dia tidak akan celaka selama-lamanya. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan ataupun dalam tafsiran ulama ataupun syarah ulama terhadap hadis ini, mereka sebut makna nafahat itu adalah ilham yang memberikan semangat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Fathul Qadir. Jadi nafahat ini ataupun kita kata sebagai semangat ataupun hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan dalam sepanjang tahun. Jadi sebab itu kita tengok dalam kita beribadah bukan sahaja pada bulan Ramadan, walaupun bulan Ramadan itu bulan ibadah lah, pesta ibadah kan bagi orang-orang beriman, tetapi begitu jugalah selepas Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa hari-hari, beberapa bulan yang mana dimuliakan selain daripada bulan Ramadan. Ada hari-hari yang kita disunatkan puasa padanya, ada hari-hari yang kita disunatkan melakukan amalan-amalan tertentu padanya. Dan begitulah. Jadi sepanjang tahun sebenarnya adalah musim-musim ibadah bagi seorang mukmin. Dia kata bulan Ramadan je saya duduk dalam masjid untuk beribadah ini pada bulan Ramadan je. Luar Ramadan seolah-olahnya dia kata tak apa, dia cari dalam bulan Ramadan. Sebenarnya Allah Taala kata sepanjang tahun ada nafahatnya, ada hidayahnya, ada pemberian-pemberiannya. Jadi kita cuba ambil lah dalam Ramadan dan luar Ramadan. Baik, jadi itu kita nak masuk pada kita kata bulan Muharram. Okey. Jadi bulan Muharram secara
Definisinya banyaklah ulama memberikan beberapa definisi. Namun yang saya pilih untuk dijadikan sebagai yang saya rasa lebih tepatlah dengan yang dimaksudkan adalah bulan yang dihormati dan dimuliakan. Harama ni bulan yang diharamkan lah. Kenapa diharamkan? Sebab padanya ada kehormatannya, ada kemuliaannya. Macam mana Masjidil Haram, Masjid Haram, Masjid Nabi SAW, Al-Haramun Nabawi, dia juga disebut sebagai Al-Haram ataupun Masjidil Haram. Jadi dimuliakan masjid tersebut. Jadi di sini kita faham bahawasanya bulan-bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ketika dahulu dalam sirah Nabawiyah kita boleh tengoklah dalam sejarah Islam sebelum kedatangan Nabi SAW, dalam sejarah lah, sejarah jahiliah lah, termasuk dalam Islam pun dia berterusan perkara ini, iaitu peperangan yang berlaku dalam bulan ini dipanggil sebagai perang Fijar ataupun Fujur ataupun Fijar, Harbul Fijar ataupun Harbul Fujur. Dan Fujur ini maksud dia ataupun Fijar ini bermaksud benda yang satu yang jahat lah, satu benda yang dia orang tak menganggap peperangan ini satu benda yang jahat, orang Arab ni. Tapi bila berperang dalam bulan Muharram, dia anggap itu jahat. Begitu. Kan sebab dia orang selalu perang, ni tak ada apa ni perang ni kawan perang. Kan dia sebab dia tak ada objektif dalam hidup. Dia nak menguasai, dia nak apa. Jadi begitulah kehidupan dia. Tetapi pun begitu, dia jadi adat mereka berperang dan sebagainya, tidak berdamai. Dalam bulan haram, mereka akan stop dan berhenti. Siapa yang memerangi dalam bulan haram dianggap sebagai orang melakukan suatu benda yang jahat. Sedangkan dari sisi agama kita, perang itu sendiri, membunuh orang dan sebagainya, suatu benda yang jahat lah. Kan? Dan kalau kita perasan, begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat bulan-bulan haram ini. Walaupun benda ini diagungkan pada zaman jahiliah yang kemungkinannya sebab ada sebahagian ulama berkata dia diagungkan sejak daripada zaman Sayyidina Ismail alaihi salam, lalu diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Sama ada ya ataupun tidak riwayat itu, jadi kita sebut Islam memberikan kemuliaan pada bulan ini. Allah Ta'ala ambil benda ini jadi satu benda yang mulia. Bukanlah sebab jahiliah muliakan, kita muliakan. Tidak. Nak kata Allah Ta'ala angkat sebabkan mereka haramkan peperangan itu. Islam datangkan bawa kedamaian, bawa kita kata suatu mengangkat peperangan-peperangan, persengketaan yang ada dalam kalangan Arab. Dia orang Arab sama Arab pun bergaduh. Kita ingatkan orang Melayu je bukan? Orang Melayu je sama-sama bergaduh kan. Punya Arab dulu dahsyat pergaduhan mereka ni. Kan? Jadi Islam bila dia orang 4 bulan ni mereka tak berperang, semua duduk tahan diri apa semua kan, tak nak buat sesuatu yang boleh mencetuskan peperangan. Jadi semua relax, semua tak berperang. Dan Islam bila datang agungkan bulan-bulan ini. Angkat ciri-ciri khusus. Itu dalam ayat yang tuan-tuan boleh nampak firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah 12 bulan. Allah Taala yang letakkan alam ini, peredarannya bulan itu kita boleh tengok bulan mataharinya kan, bumi dan matahari beredar berputar itu perkiraannya adalah 12 kan. Dan daripada 12 itu Allah Ta'ala memilih daripadanya 4 bulan yang dihormati. Masya Allah. Macam mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah kamu salat-salat
solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, jaga semua solat. Tetapi Allah Ta'ala khususkan salatul wusta, ada kemuliaan khusus padanya. Ada ulama yang bercenderung kepada ianya solat asar, ada ulama yang cenderung kepada ianya solat subuh, solat wusta ini. Namun nak kata bahawasanya macam mana dikhususkan daripada 5 solat waktu itu, ada satu solat yang khusus. Begitu jugalah bulan 12 bulan ini, ada 4 bulan yang dikhususkan. Jadi satu benda yang Allah Ta'ala angkatlah kemuliaan bulan-bulan haram ini. Baik. Jadi yang lain tu tak apa, nanti tentang baca senilai dia punya saya akan terangkan dalam slide seterusnya. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahu, Allah Ta'ala memilih 4 bulan dalam setahun, menjadikannya suci, meninggikan kesuciannya, dan menjadikan padanya dosa, amal saleh dan pahala yang lebih besar. Jadi maksudnya bila buat suatu dosa dalam bulan-bulan haram, digandakan 2 kali. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, kita ingat biasa je kan. Rupanya ni bulan haram ni, kau jangan main-main. Dosa digandakan, pahala juga dilipat gandakan. Jadi sebabkan kita kan kurang sikit, jadi anak berterima kasihlah kepada pihak masjid kerana susun tajuk ini, sebab dia tak kalau tengok dekat luar tak ada orang bahaskan lah. Macam tak ada orang bahaskan berkaitan dengan bulan haram. Pasal haji umrah adalah kan, pasal Zulhijjah, ya hari Arafah, Muharram dan sebagainya. Tapi bulan-bulan haram ni dia macam tidak ada apa-apa highlight kepadanya. Sedangkan ini ada dalam Quran, Allah Ta'ala muliakan, dan sahabat kata bila kata minha arba'atun hurum, daripada 12 tu ada 4 yang Allah Ta'ala muliakan haram itu. Tengok pada sahabat ataupun mufassirin, antaranya mufassirin yang kibar lah seperti Ibnu Abbas, dia kata Allah Ta'ala pilih 4 bulan untuk sucikan, untuk tinggikan, untuk lipat gandakan amal, pahala yang lagi besar. Begitu juga Qatadah menyebut bahawasanya kezaliman dalam bulan-bulan haram adalah dosa yang paling lebih besar, dan beban kezaliman pada orang lain. Dan jika kezaliman dalam setiap perkara adalah besar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbesarkan perintahnya sebagaimana yang dikehendaki. Jadi Allah Ta'ala gandakan amalan-amalan dan dosa dalam bulan ini. Jadi dia kata kerana Allah Ta'ala Maha Tinggi telah memilih orang-orang yang suci dari ciptaannya. Dia telah memilih rasul-rasul dari malaikat dan rasul-rasul dari manusia. Dia memilih zikir-zikir yang afdal untuknya. Dia memilih masjid-masjid dari bumi. Jadi dia pilih Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabi SAW. Dia pilih yang ada kemuliaan. Begitu juga dia memilih Ramadan dalam bulan-bulan haram. Bulan Ramadan confirmlah ada kemuliaannya sendiri kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dia memilih hari-hari ada hari Jumaat daripada hari-hari itu, dan juga bulan-bulan haram daripada bulan-bulan yang lain, hari Jumaat daripada 7 hari yang ada, dan malam-malam daripada malam dia pilih dari malam Lailatul Qadar. Maka kata Qatadah, bertasbihlah kepada apa yang dimuliakan Allah, kerana perkara itu dimuliakan dengan apa yang dimuliakan Allah bagi orang yang berakal dan bagi orang yang berakal. Dia punya terjemahan dia lari, saya tak sebut. Jadi dalam tafsir At-Tabari sebut begini. Jadi bagi orang yang berakal, kata Qatadah, confirmlah dia akan buat benda yang sikit tapi pahala dia banyak. Betul tak? Bila orang kata ni buat ni, tapi pahala hang lagi banyak daripada buat benda yang macam ini. Beribadah dalam 4 bulan ni, dan bulan Ramadan lebih banyak pahala daripada fokus ibadah dalam bulan-bulan yang lain. Dilipat gandakan. Jadi confirm orang yang berakal, dia akan ambil benda yang lipat ganda. Betul tak? Takkan dia kata biarlah aku nak ambil, aku suka akulah. Jadi dia akan ambil benda yang ada kemuliaan padanya. Baik. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sebagaimana dilipat gandakan pahala amal saleh, barang siapa mentaati Allah di bulan haram, di tanah haram, maka dia tidaklah sama pahala orang yang mentaatinya dia pada bulan yang halal di tanah halal. Jadi tak sama, kata Imam Qurtubi. Walaupun contohnya orang yang beribadah pergi umrah dalam bulan haram,
tak sama pahala orang yang pergi umrah luar bulan haram. Kan sekarang dah ada jemaah yang dah fly kan pergi ke Saudi. Kita masih dalam Zulqa'dah, tak boleh buat apa lagi, pergi sana ialah buatlah umrah sebagainya, ziarah kan. Semua nak tunggu nak tunggu wukuf lah kan. Jadi dekat wukuf tu nanti barulah pakai ihram apa semua. Jadi tapi mereka dah pergi awal, ibadah awal dalam bulan haram. Itu pahala lipat gandakan. Jadi satu benda yang sangat baiklah kan untuk sama-sama kita cuba kerja. Baik. Nah, seterusnya. Baik. Okey. Okey. Jadi terdapat juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain berkaitan dengan bulan haram ini ya. Iaitu yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi ila akhiril ayat. Jadi nak kata dekat sini dia ada kisah dia sebenarnya ayat ni. Dia ada kisah dia ayat ni, iaitu ada sahabat, saya skip itu sebelum berlaku perang Badar, Rasulullah SAW hantar satu sariyah. Sariyah ni bilangan tentera yang agak kecil dan Rasulullah SAW tak ikut sekali. Jadi sariyah ni diketuai oleh Abdullah bin Jahsh. Nabi suruh dia orang intip kafilah Quraisy yang berdagang pulang daripada Syam. Yalah, pasal itu kan nak rampas barang dagangan dan sebagainya kan sebelum perang Badar tu. Jadi apabila kafilah ini Nabi SAW suruh dia orang intip je. Tapi macam mana telah berlaku ijtihad dan sebagainya, mereka pergi serang dan bunuh. Jadi peristiwa itu menyebabkan dan peristiwa itu berlaku dalam bulan Rajab tahun kedua Hijrah. Bulan Rajab ni salah satu daripada bulan-bulan haram. Dan orang Arab tak pernah dalam bulan tu. Bila sampai berita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun sebenarnya marah pada awalnya dalam riwayat sirah. Namun Allah Ta'ala turunkan surah ini ataupun ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang dalam dalam bulan yang dihormati. Ini bulan-bulan haram lah. Sebab bulan Rajab kan. Jadi orang Quraisy masa tu ambil kesempatan lah. Apa ni Muhammad perang kan, Arab tak pernah perang. Jadi sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, katakanlah peperangan dalam bulan haram itu adalah berdosa besar. Qul qitalun fihi kabirun. Tetapi kata Allah, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram di Mekah, mengusir penduduknya dari situ. Kata-kata ingat apa yang kalian wahai Quraisy buat kepada orang Islam di Mekah lagi besar teruknya daripada peperangan dalam bulan haram. Kan dia orang usir Rasulullah dan para sahabat daripada Mekah. Dia orang bunuh siapa yang mereka boleh bunuh. Mereka tangkap siapa yang boleh tangkap. Itu satu dosa yang tu korang tak anggap sebagai dosa pula. Halau Nabi, perancangan nak bunuh Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Namun akhirnya Nabi SAW bayar fidyah lah. Bayar diat kepada orang yang dibunuh itulah kan, dan kembalikan balik semua harta yang dirampas tu. Jadi adalah kisah dia, ada riwayat dan sebagainya. Baik. Jadi itu disebut juga disebut sini adalah yang saya nak highlight sini adalah mereka bertanya mengenai hukum peperang dalam bulan haram. Itu ketika itu bulan Rajab lah. Jadi hukum ini masih kekal lah sehingga ke hari ini. Ada pempalangan beberapa ulama yang kata dah mansukh, dah dinasahkan, namun sebahagian besar mengatakan bahawasanya masih diteruskanlah dalam bulan-bulan haram, maka tidak boleh berperang, tidak boleh merampas, tidak boleh melakukan kezaliman. Bulan-bulan lain pun tak boleh juga, cuma bulan ni bila buat tu dilipat kali gandakan dosanya ataupun pahalanya dan sebagainya. Baik. Kita masuk sikit pada hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan kita kata sumber lah yang mengatakan 4 bulan ni bulan apa kan, 4 bulan kan. Jadi inilah sumber hadis dia.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun, dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharram, wa rajabun mudar, ay alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Maksudnya waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Selagi mana kita di dalam alam dunia ni tak kiamat, begitulah kan, waktu akan berputarlah, matahari dan bumi silih berganti dan sebagainya, siang dan malam. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan, kata Nabi SAW. Ni ilmu astronomi daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, suci, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Jadi Rajab dikata Rajabu Mudar sebab ketika zaman jahiliah Arab dulu ada satu kabilah ni, dia orang letakkan Ramadan itu sebagai nama dia Rajab. Jadi tak ada siapa yang khilaf, kabilah Mudar ni dia orang letakkan Rajab sebagai Rajab. Jadi Nabi kata Rajab Mudar lah, Rajab yang mana diertikan oleh kabilah Mudar, bukan Rajab yang Ramadan. Sebab ada kabilah lain yang kata Ramadan itu adalah Rajab. Jadi Nabi nak bagi kita kata apa? Clear lah, Rajabun Mudar, Rajab yang diertikan oleh kabilah Mudar, bukan Rajab Ramadan. Rajab terletak antara Jamadi Al-Akhir dan Sya'ban. Jadi ini satu yang hadis yang kita ambil daripadanya berkaitan dengan 4 bulan haram ni lah. Jadi kita tak boleh reka-reka, kenapa tak sambung contohnya kita letak apa, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan direct kan, senang gitu. Tak boleh kan, kita tak boleh nak postpone postpone sana, tunda sana, tukar sini, tak boleh. Ini peredaran bumi, peredaran alam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh suka-suka. Itu perbuatan orang jahiliah dulu. Dia orang cuba postpone, cuba tukar. Sebab tu Allah Taala tegur dalam surah At-Taubah berkaitan dengan perbuatan an-nasi'ah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi'ah ni dia orang buat terlupa, tukar bulan haram jadi bukan bulan haram. Jadi dia orang boleh perang. Dia kata tak, ini bukan bulan haram dan sebagainya lah. Itu ada cerita lain lah, ya. Baik. Yang kedua yang saya nak bawa adalah kenapa bulan-bulan ini dinamakan sebagai bulan haram. Kenapa dinamakan sebagai bulan haram? Baik. Ataupun dia berkait, perkaitan dia adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy lah. Jadi kita tengok satu, baik. Ataupun kaum Arab sebelum Islam lah. Iaitu yang pertama bulan Muharram. Muharram ni adalah kalau ikut kalender Hijri kita, dia adalah bulan pertama lah. Begitu juga di Arab dulu lah. Arab dulu menganggap bulan haram ini, bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam tahun Islam lah, dalam tahun mereka lah. Jadi diamalkan juga dalam Islam lah. Arab dulu anggap begitu dan kita ambil. Dan di antara bulan haram namakan bulan Muharram, yang ini dikata sebab orang Arab melarang berperang dalam bulan Muharram. Jadi confirm Muharram ni, harama ni perkataan asalnya haram lah. Memang Arab haramkan berperang dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Muharram. Itu sebab dinamakan bulan Muharram. Berkait dengan peperangan lah, kan? Sebab dia ada asal usul dia, nama-nama ni. Bukan tiba-tiba wujud nama, tak. Dia ada asal usul dia lah. Yang kedua dia kata seterusnya bulan Rajab. Okey. Rajab dinamakan Rajab kerana dalam dalam pandangan para ulama menyebut kerana tombak orang Arab ketika itu, tombak-tombak dicabut dari sarungnya dan dilemparkan. Maka mereka tidak berperang. Jadi kan ada tombak tu kan ada dia punya sarung, pedang dan sebagainya. Jadi dia orang tak bulan-bulan haram ni dia bulan Rajab khususnya
dia akan buang benda tu. Dia akan lemparkan semua senjata-senjata. Simbolik kepada tak berperang lah pada bulan Rajab. Dan perkataan rajaba ini maksud dia, ada setengah ulama kata rajaba maksudnya meninggalkan, membiarkan perbuatan meninggalkan apa tombak-tombak itu daripada tangan, daripada pakaian apa tu, daripada rumah mereka, jadi dia orang lemparkan, dia orang tinggalkan, dia orang tak sentuh lah. Jadi itu maksud rajaba. Berkaitan dengan perang juga. Zulqia'dah dinamakan kerana orang Arab qa'ada. Qa'ada ni duduk dalam bahasa Arab kan kita. Jadi dia kata orang Arab ni dia akan berhenti ataupun duduk ni, maksud dia berhenti dari perjalanan bermusafir. Dia orang tak musafir dalam bulan Zulqia'dah. Begitu juga mereka berhenti melakukan pencerobohan, peperangan dalam bulan Zulqia'dah. Jadi dia orang akan stop jap. Nak berehat sekejap, tak pergi mana-mana. Macam kita ada ke bulan-bulan yang tertentu kita sepanjang tahun jalan je. Ada cuti jalan, cuti je jam, tak kira lah bila kan. Jadi Arab ni dia ada dia punya budaya dia. Bulan Zulqia'dah dia akan duduk, dia akan tak pergi musafir. Itu yang dinamakan sebagai Zulqia'dah. Qa'ada perkataan duduk. Jadi tak musafir, tak perang dan sebagainya. Maka itu juga dikaitkan dengan bulan-bulan haram. Baik. Zulhijjah, jadi Zulhijjah ni ma'ruflah kan, sebab memang orang Arab daripada zaman dahulu, sejak daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam akan pergi haji. Jadi itu dia punya ni lah, pergi haji ni memang bulan Zulhijjah lah. Dia nama Zulhijjah tu, hajja yahujju hajjan tu, dia akan pergi haji dalam bulan Zulhijjah. Jadi empat bulan ni semua berkaitan dengan kita kata budaya Arab sebelum kedatangan Islam yang ramai yang berpandangan ianya adalah warisan daripada agama Nabi Ismail alaihi salam. Islam jugalah kan. Jadi diteruskan sampailah ke hari inilah bulan-bulan haram ni. Jadi 4 bulan iaitu Muharram, Rajab, Zulqia'dah dan Zulhijjah. Baik, kita tengok seterusnya. Dalam 4 bulan ni, apakah sebenarnya yang 4 bulan ni kita kata 4 bulan ni special. Okay. Namun dalam 4 bulan ni ada lagi special ni. Special kuasa 2 kata dalam bulan haram ni. Kita tengok satu. Yang pertama adalah dalam bulan haram ada 10 awal Zulhijjah. Kan? Dalam hadis, dalam ayat Quran yang pertamanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr kan, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah Taala bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah itu. 10 awal Zulhijjah itu, wa layalin 'ashr. Jadi bila sebut berkaitan dengan Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini, maka Nabi SAW menerangkan apa yang kelebihan tu kan. Dalam Quran sebut, Nabi beritahulah apa kemuliaannya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak terdapat hari-hari yang mana disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kita beramal soleh di dalamnya, dalam tempoh hari tersebut, berbanding dengan 10 awal Zulhijjah ini. Allah Ta'ala sangat sayang untuk kita beramal soleh. Sebab itu dalam pandangan ulama, yang mana lebih mulia, 10 akhir Ramadan ke 10 awal Zulhijjah. Jadi ada sikit perbahasan dekat situlah. Sebab kedua-duanya disebut kan. Maksud kita kalau nak bahas akhirnya buat je lah dua-dua kan. Kejarlah dua-dua punya tu. Dan kita 10 akhir Ramadan, Masya Allah, memang kita kata A++ lah kan. Tapi dalam awal Muharram atau awal Zulhijjah kita tidak fokus dalam beribadah dalam awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Maka tahun ni kesempatan lah, insyaAllah boleh puasa, boleh baca Quran, khatam sekali ke kan dalam 10 awal Zulhijjah. Mana tahu masjid nak buat khatam 30 juzuk sajalah kan kita. Jadi menghidupkanlah kan
ashrul awal min Dzulhijjah ni. Okey. Qalu Nabi SAW, sahabat pun tanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tak sama pahala dengan orang yang pergi ataupun orang yang buat amalan pada awal 10 Zulhijjah ini. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tidak berserupa dengannya, melainkan kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', seseorang yang keluar dengan hartanya, dengan dirinya, keluar teruslah dan dia tak kembali, dah mati syahid lah. Jadi mati syahid itu lebih tinggilah kan, lebih disukai oleh Allah, lebih tinggi agung lah, sebab dia berkorban segala-gala yang dimiliki untuk agama Allah. Tapi ini antara benda orang tak boleh pergi berjihad. Kita ni bukan duduk bumi jihad Palestin, orang boleh lah kan. Kita duduk di Malaysia ni, boleh lah kerja amalan-amalan salih ni, insya-Allah. Baik. Seterusnya dalam 10 awal Zulhijjah, dalam bulan-bulan haram ini juga, iaitu seperti mana yang kita tahu adalah fardu haji lah kan. Kefarduan haji ni dia tak boleh buat dalam masa lain kan. Masa lain pun Saudi tutup. Mana boleh pergi kawasan Mina semua, dia tutup, dia memang tak buka. Pergi tengok daripada jauh, melawat sikit tu boleh lah. Tapi benar ada orang tu, ada seorang kat situ buat apa ni? Duk pergi melontar, duk pergi duduk kat Arafah, semua tak ada faedah. Kan walaupun kata apa masalah dia, orang buat dalam bulan lain, ramai-ramai, aku buat dalam bulan ni aku seorang, mungkin Allah Ta'ala lebih dengar aku punya doa. Dia lah kan. Mana boleh reka-reka kan? Kita tak boleh mendekatkan diri dengan Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan, apa yang Allah Ta'ala gelar sebagai satu qurbah, yang cara kita mendekat diri itu tak boleh reka-reka kan. Jadi haji hanya pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat, iaitu haji, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu adalah beberapa bulan yang termaklum ataupun tertentu. Jadi dia tak boleh buat bulan-bulan lain lah, dia mesti dalam bulan haram. Termasuk dalamnya adalah Syawal lah. Syawal tu dia tambah sikit, maksudnya dah boleh start berihram dalam bulan Syawal kan. Kalau siapa nak pergi awal sangat pakai ihram, tapi tak pernah orang buat lah, sebab takkan 3 bulan nak pakai ihram. Kan daripada Syawal dah pergi pakai ihram, jenuh kawan tu, dah potong kuku tak boleh, dah potong rambut tak boleh. Jadi orang tak buat kerja macam tu. Cuma adalah amalan-amalan yang kita buat kan, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sebab tu kata wal ashhurul ma'lumat kat bawah ni, yang dimaksudkan adalah Syawal, Zulqia'dah dan Zulhijjah. Itu yang disebut oleh Ibn Umar. 3 bulan ni lah 3 bulan yang kita boleh, kita musim haji yang kita boleh sama-sama lah kita ada dalam bulan Zulqia'dah kan. Ini musim-musim haji ni, pahala banyak ni beramalan ni kan. Buat amalan walaupun kita tak boleh pergi haji macam orang lain, namun boleh digantikan dengan amalan-amalan yang lain. Baik, seterusnya puasa dalam bulan Muharram, ataupun puasa dalam bulan Muharram lah, bukan bulan haram, puasa dalam bulan Muharram. Tahun pertama dalam, ataupun bulan pertama dalam tahun hijrah kita, bulan Muharram kita puasa. Dia kata paling Ramadan. Kita Ramadan je boleh puasa. Lepas tu apa kelebihan dia dan sebagainya. Ada lain lagi, iaitu bulan Muharram yang kita tak perasan. Tak. Ramadan ni satu sekolah sebenarnya, satu tempat persediaan. Keluar daripada Ramadan, kita betul-betul jadi hamba Allah lah, memuliakan apa yang Allah Ta'ala muliakan, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala suka. Ni Allah Ta'ala suka lah ni kan, kita buat. Jadi kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal dalam selepas daripada Ramadan, ba'da Ramadan, iaitu puasa dalam bulan Muharram. Maksudnya boleh puasa 30 hari? Boleh, tak ada masalah. Ulama tak 30 hari. Namun
Sorry, saya tak tahulah apa, memang apa, internet UIA hari ni dia hantar email tadi, dia kata memang internet hari ni unstable sikit. So minta maaf, dia terkeluar tiba-tiba. Okay, saya share balik So, okay, mana tempat share ni? Okay. Jadi afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling afdal puasa selepas Ramadan bulan Muharram. Wa afdalus salat yang paling afdal ba'da al-fardhah, selepas daripada solat waktu adalah salatul lail, bangun malam solat. Sama ada solat qiyam, solat tahajud, solat sebagainya lah. Itu semua pada waktu malam lebih afdal. Jadi kita ambil kat sini, Nabi SAW sebut afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jadi sama-sama boleh berpuasa mengejar bulan Muharram ni, boleh siap-siap lah macam mana nak buat aktiviti dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak susun kan, bila tak susun tak jadi lah kan. Bila bulan Ramadan biasa kita susun, memang kita pun ada setengah tu yang ambil cuti kan, apa semua nak kejar ibadah dan sebagainya. Tapi bulan Muharram kita tak berapa nak susun. Sebab kata apa, alah Ustaz, bulan Ramadan ni syaitan belenggu, bulan ni syaitan banyak. Jenuh lah gitu kan. Kita cubalah mujahadah. Apa erti kita bermujahadah kalau begitu kan? Kena mujahadah lah lawan nafsu dan sebagainya. Baik. Seterusnya juga dalam bulan-bulan haram ini ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari Arafah. Hadis daripada Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini." Berpuasa pada hari Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun. Nabi SAW taklah sebut hari itu macam mana apa semua kemuliaan. Tak, Nabi sebut kemuliaannya melalui fadilat beramal. Sebab kita bukannya hari dia tu datang, angkat spanduk hari Arafah macam mercun kiri kanan atas bawah meletup sana. Islam kan ajar kita sambut begitu. Kan? Islam ajar sambut dengan melaksanakan amal soleh. Sebab tu Nabi bila nak sebut satu benda yang baik, dia tak sebut benda tu ni jadi kena tukar wallpaper apa semua. Itu jelas tak apalah, baguslah memperingati. Cuma nak kata Nabi ajar bila nak sebut kemuliaan tentang sesuatu, apa yang kita buat. Apa yang kita buat, pahala di sebalik yang kita buat itulah yang mengangkat martabat hari itu berbanding hari lain. Sebab tu dekat sini dia kata Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa hari Arafah ni menghapus dosa 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maksudnya hebat betul lah puasa sehari je. Tinggi betul lah nilai hari tu. Kita fahamnya begitulah. Kan bukan pergi pasal mercon ni mai dah Arafah puasa, tidak. Jadi tak jadilah gitunya. Okey. Wa saumu Ashura yukaffiru, yang saya maksudnya pasal Ashura iaitu yukaffiru sanatan madiyatan, menghapuskan dosa yang telah lalu. Jadi itu jugalah itu sagilah kat sini hari Ashura. Baik, yang seterusnya dalam bulan-bulan haram juga terdapat hari raya Aidil Adha. Kan hari Aidil Adha yang semua bergembira seronok, balik kampung juga kan. Jam lagi. Kedah pun Kedah lah kan. Saya balik Kelantan, balik Penang. Saya orang Penang, rumah saya orang Kelantan. Jadi memang cross Malaysia lah, semua tak pergi Johor je. Jadi balik lagi. Jadi begitulah kita kan nak memuliakan hari itu, nak mesambutnya kan. Kalau duduk rumah je tutup hari raya, buat apa ni duduk tutup, tak jadilah hari raya kan. Kan kita disuruh bergembira pada hari raya kan. Kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan begitu juga 3 hari tasyrik. Hari tasyrik ni adalah hari para jemaah haji melontar kan, dan melaksanakan manasik haji lah. Ada yang dipanggil tahallul awal. Jadi ada yang pergi melontar 2 hari, lepas tu dia terus ke dia pergi terus ke ada tahallul dan terus pergi ke Mekah, tawaf, ifadah dan sa'i dan sebagainya. Ada yang pergi ke Mekah dan patah balik ke Mina untuk melontar. Jadi itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi kok mana pun 3 hari ini adalah 3 hari musim para jemaah haji melaksanakan manasik haji. Dan kita pun boleh bersembelih dalam 3 hari ini kan.
dikira sebagai pahala lah yang besar lah. Buat jamuan lagi. Dia pun jamuan raya pun tak habis lagi. Jadi buat jamuan lagi, insya-Allah. Seronok punya kita ni kan. Allah tak, kita sebab kita mengagungkan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Betul tak? Kan kita buat sendiri-sendiri, betul tak? Kita sambut tu bersempena dengan yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala muliakan. Jadi sangat baiklah. Cuma satu je saya pesan. Jangan lupa jemput saya. Baik, yang seterusnya. Jadi kata Nabi SAW, dia kata, hadis Abdullah bin Qard, inna afdalal ayyami indallahi yaumun nahri. Hari yang afdal atau hari yang paling disukai, yang afdal, yang baik di sisi Allah adalah hari An-Nahr. Hari An-Nahr ni hari 3 hari tasyrik, itulah hari-hari sembelih. Nahara ni sembelih kan, dalam kita baca dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Nahara ni sembelih, dan spesifik dalam kitab fiqah dia kata sembelih itu adalah sembelih merujuk kepada unta. Sebab kalau lembu dia panggil al-dhabhu, kalau an-nahru dia panggil unta, sebab dia sembelih kat bawah ni, dia tak sembelih kat atas kan, tengkuk kan, unta panjang. Jadi lembu semua tengkuk di situ je lah. Dia tak boleh, tak ada atas bawah, jadi dia panggil al-dhabhu ataupun al-hadiyu. Tapi dekat an-nahru ni adalah dekat bawah tengkuk, merujuk kepada unta. Jadi hari An-Nahr ada hari sembelih yang mana disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari yang afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hari Ashura. Hadis yang sama tadi yang saya nakalkan itu wa saumu Ashura, dan berpuasa pada hari Ashura yukaffiru sanatan madiyatan, akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Kita kan duduk sekejap pun dah ada dosa dah. Kalau kita kira lah dosa kita, jadi kan. Dan kalaulah kata Syekh saya, katalah dosa ni ada bau, habis dah kita ni orang tak dekat lah kan, macam kan apa ni. Jadi Allah Ta'ala satarana, Allah Ta'ala tutup kita kan, bisitrihil jamil. Waktu kita minta doa, Allahumma asturna bisitrikal jamil, ya Allah tutuplah keaiban-keaiban kami ya Allah, di dunia dan juga di akhirat. Jadi setahun yang lepas Allah Ta'ala hapuskan, yukaffir, Allah Ta'ala takfir, yani Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa yang telah lalu pada tahun lepas. Jadi kejarlah hari Arafah sehari, puasa hari Arafah sehari, setahun lepas dan tahun akan datang. Ashura pun sama, kan? Puasa pada tahun lepas punya dosa dihapuskan. Jadi kejarlah. Siapa yang tak sempat puasa Arafah, manalah tahu kan, tiba-tiba hari Arafah dia sakit, dia ada urusan dan sebagainya, tak boleh berpuasa. Ataupun hari Ashura dia tak boleh. Jadi kena carilah perkara-perkara yang diridai oleh Allah Ta'ala. Baik, sikit lagi insya-Allah perkara-perkara yang dilarang dalam bulan-bulan haram, yang silap. Dan banyak sangat tulis haram itu kan jadi Muharram. Jadi perkara-perkara yang dilarang dalam bulan-bulan haram, iaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Okey. Yang pertamanya melakukan zaliman, iaitu firman Allah dalam Quran, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri, bahkan kata ulama menzalimi orang lain. Sebab tu dalam tafsiran dia kata az-zulmu fil ayah yashmalul ma'asi kulliha. Yashmalul ma'asi kulliha. Jadi termasuklah maksiat semuanya, sama ada zalim diri sendiri ke, zalim dengan orang lain ke, buat dosa kecil ke, buat dosa besar ke, semua itu perlu dihindari. Bila Allah Ta'ala kata fala tadhlimu fihinna anfusakum, sama ada zalim kepada manusia, zalim kepada haiwan, zalim kepada siapa-siapa, semua itu dilarang dalam bulan Ramadan. Siapa yang buat, dosanya lipat kali ganda kan. Untunglah dosa, untung dosa apa. Okey, yang seterusnya berperang tak boleh. Firman Allah, qul qitalun fihi kabir. Berpeperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Kabirun, besar kan? Ulama tafsirkan adalah sebagai dosa yang besar, dalam riwayat yang lain. Jadi berperang juga dilarang. Ada ulama yang kata dah masuk, tapi ada ulama yang kata dia berterusan sampai ke hari ini. Namun kata ulama, kita tidak boleh memulakan peperangan. Kalau orang serang, tak apa, kita bulan haram ni tak boleh balas. Mana dia tak boleh balas? Orang serang kena balas lah, kena pertahankan dirilah. Jadi itu perkara yang kedua yang dilarang. Yang ketiga, habis dah. Yang tak adalah. Jadi
Itu yang dilarang lah, dilarang melakukan kezaliman, berperang dan sebagainya lah. Jadi Wallahu alam, saya jenis yang suka apa ni, on time sikit je. Bila alhamdulillah muat-muat ataupun cukup-cukup masa ni. Jadi apa kesimpulannya yang saya boleh berikan adalah jika kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Taala angkat kemuliaan bulan-bulan ini, dan itu juga menunjukkan pada dua benda. Satu, damainya agama Islam kan. Dia memang mempertahankan benda-benda yang bersifatkan kedamaian. Jadi Arab dulu mengagungkan bulan-bulan ini, memang membawakan kedamaian pada bulan-bulan ini. Jadi Islam pun iktiraf benda tersebut, angkat benda tersebut, sebab Islam mementingkan kedamaian. Yang seterusnya adalah pahala-pahala dilipat gandakan. Jadi buatlah amalan soleh dalam bulan ini, sedekah, puasa, zakat ni benda yang wajib. Namun bila kita buat dalam bulan-bulan haram, maka dilepat kali gandakan, ziarah dan sebagainya lah kan. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa ada baki 2 minit lagi, saya serah baliklah kepada Ustaz Nazrin. Ada apa-apa soalan ke sebagainya. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Fadil Dr. Ustaz Muhammad Ikram atas perkongsian ilmu yang ringkas tapi sangat padat, saya kira, dan saya pun sempat salin beberapa nokta penting dan ada yang tak sempat juga saya salin. Tapi kita nampaklah alhamdulillah tajuk kita pada hari ini kelebihan bulan-bulan haram, yang sebenarnya ada 4 bulan, dan saya kira Fadil Ustaz Muhammad Ikram dah cuba untuk menyimpulkan dan merangkumkan semua kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam 4 bulan tu dalam masa yang ringkas ni tapi padat, saya rasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada hari ini menjadi persediaan bagi kita, dan kita pun sedang masuk dalam salah satu bulan haram, iaitu bulan yang pertama yang mengikut turutan tu Dzulqa'dah. Mudah-mudahan sebagai persediaan dan panduan lah untuk kita meningkatkan amal soleh. Jadi saya buka kepada sebarang persoalan. Jika ada sebarang persoalan, saya rasa yang ada dalam Zoom ni boleh terus kita boleh benarkan untuk on mikrofon, saya rasa, dan kita boleh terus ajukan persoalan jika ada. Setakat ni belum ada yang bertulis. Jika ada juga saya boleh terus ajukan. Jika ada yang mahu bertanya tentang apa-apa tentang topik hari ini, boleh terus sama ada tulis di ruang chat yang di Zoom ataupun di Facebook boleh juga, ataupun boleh terus suarakan terus yang berada di dalam Zoom. Boleh Ada siapa yang nak bertanya yang di dalam Zoom ni? Mungkin tuan-tuan semua pun masih lagi terkejut ataupun belum bersedia dengan tajuk kita pada hari ini, macam seperti yang Dr. Muhammad Ikram sebut tadi. Kurang kita bincangkan ataupun kita bahaskan tentang kelebihan bulan-bulan haram ni kan. Biasa kita akan terus pergi pada bulan Zulhijjah kan. Kita nak tahu tentang kelebihan puasa dalam bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah, sebagainya, seperti mana Dr. Ikram sebut tadi. Tapi dengan segala panduan dan konsep ilmu tadi, saya kira banyaklah benda-benda yang kita pun sebelum ni mungkin tak ambil tahu. Seperti contohnya maksud ataupun rahsia sebab nama-nama bulan tadi kan. Nama Muharram, nama Dzulqa'dah, nama Rajab, kenapa dinamakan Dzulqa'dah, kenapa dinamakan Muharram, Rajab sebagainya. Okay, insyaAllah lepas ni kalau tak keberatan kita minta doktor untuk share lah slide tadi. Okay, saya boleh share kepada semua juga insyaAllah untuk rujukan lepas ni. Jadi kita tak ada sebarang persoalan. Saya rasa tak ada sebarang soalan kan. Doktor ada kesimpulan akhir ke tak ada untuk dibuat? Mungkin kesimpulannya kita memperbanyakkan amalan lah insyaAllah dan mengagungkan bulan ni lah kan dengan sebaiknya. Wallahualam. Itu saja. Okay, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Doktor atas perkongsian ilmu dan yang bermanfaat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat refresh balik ilmu tentang bulan-bulan dalam Islam ni. Mungkin ramai yang antara kita yang dah dengar daripada pelbagai ceramah ke, dah pernah baca daripada buku-buku sebagainya tentang bulan-bulan Islam ni. Tapi macam tersebut tadi, ada
waktu-waktu yang Allah dan Rasul SAW perincikan atau khususkan lagi, iaitulah 4 bulan ni, 4 bulan haram ni yang menandungi kehormatan dan kemuliaan. Jadi kita pun perlulah untuk sentiasa tingkatkan amalan soleh dan jauhi sebarang amalan yang menyebabkan kebukaan Allah dan Rasul melalui perbuatan, pertuturan dan tulisan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing dan pandu kita dalam hidayahnya, insya-Allah. Jadi kita tiada persoalan dan sebarang tambahan. Saya rasa cukup saja pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, berkati masa dan tenaga yang kita curahkan pada hari ini untuk menghadiri majlis ilmu secara online ini, dan mudah-mudahan kita diberi peluang untuk meneruskan lagi majlis-majlis ilmu yang di bawah anjuran Bersama Beda #IUM. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Dr. Muhammad Ikram atas masa dan ilmu yang dikongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah, mungkin secara face to face ke kalau ada kesempatan, insya-Allah. Jadi saya tangguhkan dulu yang tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.